Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jadi untuk hari ini kita akan sambung unit 1 kemahiran saintifik, kemahiran proses sains yang ke-11 iaitu hipotesis, okey. Tapi hari ini saya akan share tips menjawab soalan tujuan, hubungan dan juga hipotesis. Okey, yang pertama soalan tujuan penyiasatan, okey. Tujuan penyiasatan ni adalah sebab kita melakukan sesuatu uji kaji ataupun eksperimen. Okey, biasanya soalan tujuan penyiasatan awak akan jumpa jawapannya dekat dalam tajuk ataupun soalan. Okey, sekarang saya akan share cara untuk menjawab soalan tujuan penyiasatan. Okey. Okay, untuk cara jawab soalan tujuan, kita akan mulakan dengan ayat untuk mengkaji hubungan antara. Okay, so, permulaan ayat kena dimulai dengan untuk mengkaji hubungan antara, kemudian masukkan PM iaitu pemboleh ubah manipulasi dengan PB iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Contoh soalan, okey. Contoh soalan, okey, awak diberi satu pernyataan ataupun suatu eksperimen yang hendak dikaji. Okey, awak dah tahu PM dia adalah suhu air, PB dia adalah masa untuk ais melebur. Jadi sekarang berikan ataupun nyatakan tujuan penyiasatan bagi eksperimen ini. Okay, so mulakan dengan ayat untuk mengkaji hubungan antara suhu air dengan masa untuk ais melebur. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana cara menjawab soalan hubungan. Okey, hubungan ini adalah untuk menganalisa perkaitan antara PM dan juga PB. Alright. So, ini adalah cara jawab bagi soalan hubungan. Okey. Kita mulakan dengan ayat semakin. Semakin, kemudian masukkan corak ataupun pola diikuti dengan pemboleh ubah manipulasi, koma. Semakin diikuti dengan corak dan pola dan diakhiri dengan PB iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Corak dan pola tu apa cikgu? Okey. Corak dan pola itu adalah, okey, awak boleh refer pada kotak di bawah ini. Ini antara corak ataupun pola yang awak boleh gunakan sewaktu menjawab soalan hubungan. Okey. Contoh, bertambah, berkurang, banyak atau sedikit, panjang atau pendek, besar atau kecil dan jauh ataupun dekat. Okey. Kalau kata tak nak pakai ayat semakin, cikgu boleh tak guna perkataan lain? Boleh. Awak boleh gunakan jika maka. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita akan lihat pada hipotesis. Okey. Hipotesis ini adalah kesimpulan awal yang kita buat sebelum uji kaji. Ataupun hipotesis ni adalah satu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan lah. Okey. Okey, ini adalah maksud hipotesis. Andaian awal tentang keputusan uji kaji. Okey, kita juga boleh bina hipotesis berdasarkan inference ataupun sebab yang dibuat. And then yang ketiga, dia merupakan hubungan antara dua pemboleh ubah iaitu PM dan juga PB. Okey, cara jawab hipotesis sama je macam cara jawab soalan hubungan. Kita mulakan dengan ayat semakin, masukkan corak ataupun pola dan nyatakan PM dia apa. Kemudian semakin, nyatakan corak ataupun pola dan nyatakan PB dia apa. Okey. Okey, peringatan untuk awak semua.
Jangan ubah kedudukan ini. Okey, PM dan PB. Kita mesti mulakan dengan pemboleh ubah manipulasi dulu, baru diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Jangan terbalik. Okey? Alright, okay. Sekarang cikgu nak share dua situasi untuk menjawab soalan hipotesis. Okay. Yang pertama, mempunyai pola. Mempunyai pola ni maksudnya kita boleh nampak sama ada dia bertambah ataupun dia berkurang. Okay. Yang kedua, tidak mempunyai pola. Okay. Yang ini kita tak tahu sama ada dia meningkat ke, dia menurun ke, dia besar ke, dia kecil ke, tak tahu. Sebab kita tak tahu dia punya pola dia apa. Okay, kita tengok situasi yang pertama, hipotesis berpola. Okay, contoh, okay, boleh baca. Jadual menunjukkan bilangan tikus dan ular dalam satu habitat. Okay, ini dia menceritakan tentang bilangan tikus dan juga ular. Okay, tengok pada jadual. Okay, bilangan tikus itu adalah pemboleh ubah manipulasi ataupun PM. Okey, tengok jumlah bilangan tikus. Daripada 10 naik 20, naik 30, naik 40. Jadi semuanya meningkat, betul? Okey, jadi awak dah tahu corak ataupun pola dia adalah bertambah. Daripada nilai yang sedikit bertambah menjadi lebih besar. Okey? So, tengok pula bilangan ular. Bilangan ular ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sama juga tengok dia punya corak ataupun pola. Daripada 3 naik 6, naik 9, naik 12. Okey, kalau awak nampak pola ini juga adalah bertambah. Okey. So, tepi ni, okay, dia dah bagi tahu. Pemboleh ubah manipulasi ialah bilangan tikus. Pemboleh ubah bergerak balas adalah bilangan ular. Okay, cara jawab hipotesis berpola. Kita mulakan dengan ayat semakin. Kemudian nyatakan pola ataupun coraknya. Okay, macam tadi awak dah tahu bilangan tikus, pola dia bertambah kan? So, awak tulis. Semakin bertambah bilangan tikus, koma. Semakin bertambah bilangan ular, titik, dah selesai. So, itu adalah cara jawab bagi hipotesis berpola. Yang terakhir, situasi yang kedua adalah hipotesis tanpa pola. Maksudnya tak tahu sama ada dia bertambah ke, dia berkurang ke, kita tak tahu. Okey? So, baca soalan. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan 3 bahan menggunakan kertas litmus. Okey, ini adalah topik sifat bahan. Okey, diberi 3 bahan yang berbeza. Okey, dia kategorikan sebagai bahan A, bahan B dan juga bahan C. Okey, jenis bahan yang berbeza ini adalah PM, iaitu pemboleh ubah manipulasi. Okey, yang belakang ni adalah hasil daripada penyiasatan ataupun eksperimen. Okey, jadi ini adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu warna kertas litmus. Okey, untuk soalan hipotesis tiada pola, okey, kita akan kaitkan dengan fakta. Okey, contoh. Okey, bahan A apabila diuji dengan ujian kertas litmus biru tiada perubahan. Maksudnya bila awak masukkan kertas litmus warna biru ke dalam bahan A, kertas tersebut tidak bertukar warna, tak ada perubahan. Bila awak masukkan kertas litmus warna merah pun sama juga, tak ada perubahan. Jadi melalui data yang terkumpul, awak dah tahu bahan A, sifat bahan dia adalah neutral. Kerana neutral tidak mengubah warna kertas litmus. Okey? Okey, yang kedua bahan B. Okey, bahan B ni pula, ujian kertas litmus warna biru bertukar menjadi warna merah. Maksudnya bila awak nak uji bahan B, awak masukkan kertas litmus warna biru dekat dalam cecair bahan B, kertas litmus warna biru tersebut bertukar jadi warna merah. Okey, bila awak gunakan kertas litmus warna merah, masukkan dekat dalam bahan B,
Kertas litmus warna merah tak ada perubahan. Dia maintain warna merah. Jadi awak dah tahu sifat bahan B adalah asid. Kerana apa? Kerana asid akan menukarkan kertas litmus warna biru menjadi warna merah. Manakala untuk ujian kertas litmus warna merah tiada perubahan. Okay. So kalau awak dah tahu A neutral, B acid, dah tentulah C tu adalah alkali. Okay. Alkali ni adalah bila mana awak uji sifat bahan alkali, kertas litmus warna merah jadi warna biru. Okay. So, untuk soalan hipotesis tiada pola, cara jawabnya kita tak mulakan dengan ayat semakin. Kita masukkan fakta. Okay, awak boleh baca jawapan dekat bawah ni. Apabila PM iaitu jenis bahan, apabila jenis bahan adalah asid. Okay, asid ni adalah fakta. Maka warna kertas litmus biru iaitu PB bertukar menjadi merah. Ini adalah fakta. Okay. So untuk hipotesis tiada pola, kita akan masukkan fakta. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah nanti cikgu akan beri latihan dan kita akan buat bersama-sama. Okey, terima kasih cikgu ucapkan. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.